Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita teruskan majlis ilmu kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis ilmu iaitu kuliah hisab. Untuk pengetahuan anak-anak puteri, pelajar puteri tingkatan 3 dan tingkatan 4, kuliah hisab ni kita dah adakan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 sejak mereka datang ke sini ya. Iaitu mereka datang 3 hari bulan 10 itu kan. Jadi hari ini walaupun anak-anak form 5 tak ada sebab kakak-kakak awak tu ada kelas tambahan untuk peperiksaan percubaan. Jadi kita adakan untuk pelajar-pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4. Untuk pengetahuan Ustazah Tuan Zainul. Ustazah perkenalkan dulu. Mungkin ada yang pelajar-pelajar yang belum masukkan. Ini ada 22 hari bulan 10 kita dah adakan kuliah hisab iaitu siri yang pertama tentang bicara darah wanita ni. Itu 22 hari bulan 10. Mungkin ada di antara anak-anak yang dah masuk. Bagi yang belum masuk, ini adalah siri kedua. Untuk siri pertama hari itu kita dah bicarakan tentang pengenalan darah haid. Yang kedua ni, siri kedua ni, tajuk kita adalah pengenalan darah istihadah. Jadi Ustazah harap anak-anak semua boleh catat apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Tuan Zainul nanti. Untuk pengetahuan semua, Ustazah Tuan Zainul ni adalah bekas dia adalah Ustazah juga guru pendidikan Islam tapi dah bersara dan merupakan guru yang boleh dikatakan sangat arif tentang ilmu tentang darah wanita ni. Jadi Ustazah harap semua anak-anak pelajar boleh ambil kesempatan nanti kalau ada apa-apa masalah boleh tanya. Boleh tulis dekat kertas dan boleh bagi pada Ustazah kat depan ni. Boleh? Jadi tanpa membuang masa, Ustazah saya persilakan Ustazah Tuan Zainul binti Tuan Awang untuk memberikan kuliah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak penganjur Badan Dakwah Sekolah, Ustazah Zaleha sebagai moderator dalam bicara darah wanita pada hari ini, serta tidak lupa juga kepada anak-anak puteri, semoga semua dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada siri kedua dan insya-Allah hari ini kita akan sambung bab istihadah. Baik.
Siri pertama yang lepas, kita dah bincang mengenai pengenalan bab haid. Dalam perbicaraan yang lepas, ada beberapa perkara penting yang perlu kita lakukan ketika didatangi haid setiap bulan, iaitu mencatat perjalanan haid kita. Perkara yang perlu dicatat ialah waktu darah mula keluar. Nanti Ustazah akan cuba share. Nampak tak? Nampak tak gambar Raja? Nampak Ustazah? Okey. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di sini, setiap kita didatangi haid setiap bulan itu, kita perlu mencatat perjalanan haid kita. Yang pertamanya, kita perlu catat waktu darah mula keluar. Apa penting kita mencatat waktu itu? Kepentingannya adalah untuk mengetahui bilangan haid yang keluar pada bulan tersebut. Ini juga akan menjadi adat haid kita untuk bulan semasa. Juga untuk memastikan adakah darah yang keluar itu melebihi 15 hari 15 malam ataupun tidak melepasi tempoh maksimum haid. Itu kepentingan kita mencatat waktu, pukul berapa darah yang keluar itu, yang mula-mula keluar itu. Jika darah yang keluar dalam tempoh 15 hari, maka darah itu dihukumkan haid mengikut bilangan hari darah yang keluar. Jika darah yang keluar itu melebihi tempoh maksimum haid, maka tidak semua darah yang keluar itu dihukumkan haid kerana darah tersebut bercampur dengan istihadah. Kita kena guna kaedah khusus untuk menentukan semula haid kita. Sekiranya darah melepasi 15 hari 15 malam secara bersambung. Itu dia. Perkara kedua yang patut kita catat ialah waktu pertukaran warna darah yang keluar. Seperti dalam gambar rajah ini. Apabila darah bertukar sama ada dari segi warna ataupun kelikatan darah yang keluar itu kita mesti catat. Contohnya hari pertama kita dah catat pukul berapa mula keluar dan darah itu kita nampak darah yang pekat hitam misalnya. Lepas tu hari kedua kemungkinan darah itu semakin cair, mungkin melalui warna ataupun melalui kelikatan darah itu dah cair. Jadi kita perlu mencatat semula apabila berlaku pertukaran warna ataupun kelikatan darah tersebut. Apa pentingnya kita mencatat ini? Kepentingannya adalah sebagai rujukan jika darah melebihi 15 hari 15 malam. Kerana apabila darah melepasi 15 hari 15 malam, warna-warna ataupun kelikatan darah ini akan dirujuk untuk menentukan haid dan istihadah. Jadi sebab itu kita kena catat. Sebab kita tidak tahu darah yang keluar itu berapa hari. Kemungkinan sebelum-sebelum ini
5 hari ataupun 6 hari, 7 hari ataupun tetap dah 5 hari dalam 2-3 tahun yang lepas 5 hari. Tetapi kita tidak tahu apa yang berlaku akan datang. Kemungkinan darah yang keluar itu melepasi 15 hari. Inilah kepentingan kita mencatat perubahan warna pada darah tersebut. Itu dia. Jadi apabila darah melepasi 15 hari 15 malam, darah-darah ini akan dirujuk. Jadi sekiranya kita tidak catat, kemungkinan kita tidak ada rujukan untuk menentukan darah yang sedang keluar yang melepasi 15 hari 15 malam. Itu dia. Sebab kita tidak boleh Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nak tanya macam ada belajar angkat tangan tu. Adila Syafiqah. Adakah nak tanya ataupun tersalah tekan? Nalia. Tak ada. Tak ada. Ingat dia nak tanya. Ya. Salah tekan agaknya. Okey, boleh Ustazah teruskan. Jadi itu antara kepentingan kita mencatat waktu perubahan warna darah ataupun dari segi kelikatan kecairan warna-warna darah sebagai persediaan untuk kita menghukumkan sama ada haid ataupun istihadah sekiranya darah kita melepasi 15 hari 15 malam. Kerana apabila darah melepasi 15 hari 15 malam, kita tidak boleh hukumkan 15 hari haid dan selepasnya adalah istihadah. Mungkin sebelum ni kita tahu maksimum haid adalah 15 hari. Tetapi apabila darah darah keluar secara berterusan melebihi 15 hari 15 malam, kita tidak boleh hukumkan begitu. Dia ada kaedah yang khusus. Hanya darah kuat akan dihukumkan sebagai haid sekiranya darah melepasi 15 hari 15 malam. Dan darah yang lemah akan dihukumkan sebagai istihadah. Itu yang patut kita gunakan kaedah itu. Jadi itu kepentingan kita mencatat warna-warna dan juga kelikatan darah tersebut. Jadi kaedah ini hanya diguna pakai jika darah keluar melebihi 15 hari 15 malam secara berterusan. Tetapi jika darah yang keluar itu masih dalam tempoh 15 hari, semua darah yang keluar dihukumkan haid. Walaupun darah itu kuat ataupun lemah ataupun cair dan sebagainya. Jadi kalau darah itu keluar tidak melepasi 15 hari, semua darah yang keluar itu dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Jadi apabila kita sebut kekuatan dan kelemahan darah, ini mungkin kita boleh kenal pasti melalui warna ataupun bau ataupun kelikatan darah itu. Jadi ada 3 elemen yang perlu kita beri perhatian kepada darah yang keluar itu. Yang pertamanya dari segi warna, yang keduanya dari segi bau, dan yang ketiganya dari segi kelikatan darah tersebut. Tapi kalau darah yang keluar itu tidak melepasi 15 hari, maknanya kita tidak perlu kepada elemen-elemen ini. Kerana semua darah yang keluar itu dihukumkan sebagai haid. Cuma persediaan kita apabila darah melebihi 15 hari 15 malam. Itu dia. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita catat setiap bulan. Dan perkara yang perlu kita catat juga ialah waktu mandi wajib. Tujuannya supaya kita dapat memastikan tempoh suci kita mencukupi tempoh minimum 15 hari. Ini antara perkara penting yang perlu dicatatlah setiap bulan apabila darah keluar. Itu dia. Perkara seterusnya yang perlu kita ambil perhatian ialah ketika berlaku darah yang
tersekat. Seperti yang kita bincang minggu lepas. Kemungkinan ada ketikanya darah keluar tidak lancar. Ya tak? Jadi jika berlaku seumpama ini, kita kena beramal dengan perkara zahir ketika itu. Iaitu apabila darah berhenti, kita kena solat. Dan bila darah keluar semula, kita kena berhentikan solat. Itu dia. Itu makna kita beramal dengan perkara zahir ketika itu. Perkara zahir itu apa? Apabila kita nampak darah. Maknanya apabila kita nampak darah, kita kena berhentikan solat kita walaupun darah itu baru keluar. Dan kita tak tahu pun lagi sama ada ia boleh dihukumkan sebagai haid ataupun tidak. Tapi dengan melihat sahaja darah yang keluar, kita kena berhentikan segala ibadat kita termasuklah solat. Jika darah tak cukup 24 jam lagi, maknanya kalau dia berhenti, kita kena solat tanpa perlu mandi wajib. Tak perlu mandi wajib lagi. Kenapa? Kerana darah tak cukup lagi 24 jam. Okey, kita cuba tengok contoh. Ini contoh darah yang keluar yang tidak sampai pun 24 jam dalam sehari dan dalam tempoh 15 hari. Sebab kita nak kira haid kita ni 24 jam bukan sehari tetapi dalam tempoh 15 hari. Kalaulah darah itu setiap hari keluar contohnya 5 jam ke atau 2 jam ke, kita kena campurkan ke semua darah-darah yang keluar itu dalam tempoh 15 hari. Maknanya kalau cukup 24 jam barulah dihukumkan sebagai haid. Jika dalam sehari ketika darah tak keluar, bila masuk waktu solat, kita kena solat. Jadi berdasarkan gambar rajah, setiap hari darah yang keluar tak cukup pun 24 jam. Jadi kita kena tandalah permulaan darah yang keluar. Dan waktu solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah. Kemungkinan sehari itu darah yang keluar dalam waktu solat. Bermakna waktu solat itu kita tak solat, jadi kita kena tanda. Kalau darah keluar lancar, tak ada masalah lah, kita tak tanda pun tak apa. Tapi bila berlaku darah yang tidak lancar ataupun tersekat. Jadi apabila keluar darah, start pada keluar darah tu kita kena tanda dah pukul berapa. Dan kita apabila darah berhenti, kita kena tanda berapa jam daripada darah yang mula-mula keluar tadi. Kalau 3 jam, kita tanda 3 jam. Andai kata ketika darah yang keluar itu melibatkan waktu solat, maknanya kita dah tahulah sebab waktu itu menunjukkan waktu-waktu solat. Kemungkinan dalam pukul 12 hingga pukul 3 misalnya. Jadi melibatkan waktu solat Zuhur. Jadi apabila kita dah tanda waktu mula-mula keluar darah sehingga pukul 3 contohnya. Maknanya kemungkinan kita tak solat waktu Zuhur. Itu dia. Jadi apabila sampai hari ke-15, darah yang keluar tidak mencukupi 24 jam. Kita kena qada solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah itu. Itu dia. Kemungkinan hari pertama solat Zuhur dengan Asar. Kita tak solat sebab ada darah ketika itu. Walaupun darah itu tak sampai lagi 24 jam, tapi kita kena berhenti juga ketika ada darah. Itu dia. Akhirnya hari ke-16 tu kita buat analisis. Dalam tempoh 15 hari tu, jika darah tidak cukup 24 jam, maknanya kita kena qada solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah. Tetapi jika darah dah cukup 24 jam, cuba kita tengok contoh slide seterusnya. Okey. Jadi berdasarkan slide ini, hari kedua dah cukup 24 jam. Maknanya sebab hari pertama tu darah keluar berterusan,
Hari kedua pun darah keluar berterusan dan cukup dah 24 jam. Hari ketiga tu maknanya darah dah berhenti. Bila darah dah berhenti, kita ingat formula tadi. Kita kena beramal dengan perkara zahir ketika itu. Apabila tidak ada darah, kita kena solat. Okey, jadi apabila darah kita dah cukup 24 jam dan kita nak solat. Dalam keadaan begini, kita kena mandi wajib terlebih dahulu untuk menunaikan solat kerana darah dah mencukupi 24 jam. Itu dia. Dan jika darah keluar semula pada hari ke-8, bila darah keluar semula pada hari ke-8, kita kena berhentikan semula solat kita. Jadi bila berhentikan solat sebab ada darah. Dan apabila darah berhenti pula pada hari ke-9, kita kena mandi wajib pula dan meneruskan solat kita kerana hari ke-9 itu tidak ada darah. Itulah yang perlu kita lakukan. Kemungkinan dalam tempoh 15 hari itu, kita kena mandi wajib berulang kali. Itu dia. Jadi kalau berdasarkan gambar rajah, hari ketiga sekali kita mandi wajib. Hari ke-9 sekali kita mandi wajib. Lepas tu hari ke-13 kita mandi wajib. Jadi kemungkinan dalam tempoh 15 hari itu kita kena mandi wajib berulang kali. Ini jika sekiranya darah keluar secara terputus dan tidak lancar. Masa dan hari yang tidak ada darah itu dinamakan naqab. Jadi kalau kita nampak pada hari yang putih itu, hari yang tidak ada darah itu dinamakan hari ataupun waktu naqab. Jadi waktu naqab ini merupakan waktu haid juga. Jadi hari ke-16 baru kita tahu darah yang keluar itu sama ada haid ataupun hanya setakat istihadah. Kalau sebelum ni gambar rajah itu menunjukkan kita beristihadah selama 15 hari itu. Ya tak? Kita kena qada semua solat kita. Tetapi melalui gambar rajah ini, apabila hari ke-16 kita membuat analisis, kita dapati haid kita 15 hari. Sampai ke hari ke-15 memang mencukupi 24 jam. Jadi waktu-waktu naqab itu, waktu-waktu yang tidak ada darah itu juga dihukumkan sebagai haid juga. Jika kita berpuasa, bermakna puasa kita terbatal dan perlu diqada semula. Kemungkinan kalau berlaku dalam bulan Ramadan, hari ketiga kita berpuasa. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam kita berpuasa. Tetapi apabila darah keluar semula, yang mana darah akhir tu dah jelas menunjukkan kita berada dalam keadaan haid, maka kita kena qada lah puasa kita. Solat tak perlu qada. Solat yang perlu diqada apabila tak cukup 24 jam. Itu dia. Berbeza dengan puasa. Puasa apabila dihukumkan haid, baru kita kena qada. Itu dia. Okey, jadi hari ni kita cuba tengok pula istihadah. Apa yang dimaksudkan dengan istihadah? Okey. Jadi istihadah ialah darah penyakit yang keluar pada waktu selain daripada waktu haid ataupun nifas. Itu dia. Okay. Dengar tak suara? Dengar. Okey, sebab takut apa ni terputus. Okey, jadi istihadah iaitu darah penyakit. Sebab kita dah tahu ada 3 darah yang keluar daripada wanita, ya tak? Yang pertamanya haid, yang keduanya istihadah, yang ketiganya nifas. Jadi istihadah ini sebenarnya darah penyakit yang keluar pada waktu selain daripada waktu haid dan nifas. Itu dia. Dah sebab kita kata waktu keluar istihadah ni pada waktu selain pada waktu haid. Dah ada yang keluar
dalam waktu haid tu macam mana. Ya dah. Itu. Jadi kalau kita nak memperincikan darah istihadah ini, jika berlaku bersama dengan haid, contohnya darah yang melepasi 15 hari 15 malam itu, maknanya ada kemungkinan bercampur haid dan istihadah. Dah. Jadi masa itulah kita kena kira semula mana yang sepatutnya dihukumkan sebagai haid dan mana yang dihukumkan sebagai istihadah. Tapi kalau kita tengok di sini sebenarnya istihadah ni dia ada dua bahagian. Kita tengok macam mana. Apa yang dimaksudkan dengan dua bahagian istihadah. Okey. Jadi yang pertamanya, darah istihadah yang pertama yang keluar di pertengahan waktu minimum suci 15 hari. Ataupun darah yang tidak mencukupi 24 jam. Itu dia. Jadi ada dua keadaan darah bahagian pertama ni. Satu, dia keluar dalam tempoh minimum suci. Hari tu kita dah bincang dah. Minimum suci ialah 15 hari. Jadi jika darah yang keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari, darah itu dihukumkan sebagai istihadah. Ataupun darah yang tidak mencukupi 24 jam. Seperti yang kita tengok dalam gambar rajah yang mula-mula tu. Dalam tempoh 15 hari, darah yang keluar tu sikit-sikit, tak sampai 24 jam. Itu dinamakan darah istihadah. Itu dia. Jadi bahagian pertama ini Ustazah namakan dia sebagai istihadah sughra. Istihadah sughra. Sebab apa kita nak namakan dia sebagai, bukan dalam kitab tidak ada sebenarnya nama istihadah sughra ni, tapi untuk kita lebih memahami hak yang mana disebut sebagai istihadah biasa ataupun istihadah yang ringan. Dan yang keduanya ada satu lagi istihadah yang berat, yang mana kita kena teliti. Hak tu dia ada 7 pembahagian yang disebut sebagai istihadah kubra. Jadi nama istihadah sughra dan kubra ini Ustazah namakan supaya kita dapat beza ataupun kita mudah fahamlah hak mana yang dikatakan istihadah sughra dan yang mana dikatakan istihadah kubra. Sebab istihadah ni ada dua. Satu yang mudah kita nak kenal pasti. Yang keduanya yang rumit untuk dikenal pasti. Iaitu istihadah kubra itu. Itu dia. Okey. Jadi bahagian kedua istihadah kubra iaitu darah keluar berterusan. Yang mana darah tersebut melebihi 15 hari dan bersambung antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Itu disebut sebagai istihadah kubra. Yang mana cara nak selesaikan istihadah kubra ini berbeza dengan istihadah sughra. Istihadah kubra dia ada kaedah khusus. Dan kaedah ini kita kena belajar secara berfokus. Sebab ianya rumit untuk diselesaikan. Itu dia. Jadi apabila kita dapati darah keluar melebihi 15 hari 15 malam secara bersambung, ianya dibahagikan kepada 7 kategori orang yang sedang beristihadah itu. Salah satunya orang seperti kita, yang mana kita ini pernah kedatangan haid sebelum-sebelum ini, yang disebut sebagai golongan mu'tadah, iaitu orang yang dah beradat dengan haid sebelum ni. Yang keduanya, orang yang tak pernah lagi mengalami haid. Yang pertama kali dia keluar darah itu, darah dia melepasi 15 hari 15 malam. Itu disebut sebagai golongan mubtada'ah. Orang yang pertama kali keluar darah, tetapi darah dia tu dah berlaku istihadah kubra. Jadi cara kiraan untuk menentukan
haid dan istihadah ini tidak sama di antara golongan mubtada'ah dengan golongan mu'tadah. Itu dia. Sebab itu Ustazah kata kita kena belajar secara berfokus yang ni. Tapi insya-Allah lah kita walaupun kita kata bab ni panjang, tapi insya-Allah kalau kita ada peluang lagi mungkin dalam siri ketiga kita cuba berkenalan dengan istihadah kubra ni. Hari ni kita berkenalan dulu dengan istihadah sughra. Okey, baik. Untuk lebih memahami tentang darah istihadah ini, kita cuba lihat ciri-ciri istihadah. Apa dia ciri-ciri istihadah? Kalau dulu haid pun kita tengok haid kita dah bincang sebelum ni dah. Istihadah pun sama, dia ada ciri-ciri ataupun kita nak letakkan dia sebagai formula pun boleh. Okey, apa dia ciri-ciri istihadah ini? Yang pertama, darah yang keluar itu tidak mencukupi 24 jam dalam tempoh 15 hari. Mungkin keluar 3 jam je sehari. Mungkin ada hari-hari yang tidak keluar seperti mana kita tengok gambar rajah yang pertama tadi. Dan jika dicampur ke semua hari dalam tempoh 15 hari itu tidak cukup 24 jam. Maka darah itu dihukumkan sebagai istihadah. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah darah yang keluar dalam tempoh suci minimum 15 hari. Maknanya apabila kita kedatangan haid, selepas tempoh haid itu kita ada tempoh suci. Ya dah, apabila darah dah berhenti, kita berada dalam tempoh suci. Jadi tempoh suci yang kita belajar sebelum ni pada siri yang pertama itu dia ada 3. Satu tempoh minimum, kedua tempoh kebiasaan dan ketiga tempoh maksimum. Yang di sini yang kita nak beri perhatian di sini tempoh suci minimum iaitu 15 hari. Jadi jika suci kita tu tidak cukup 15 hari tetapi darah dah keluar, bermakna darah itu adalah darah istihadah. Kemungkinan haid kita 7 hari. Hari ke-8 kita suci. Sehinggalah hari ke-15 tu tidak ada darah yang keluar. Bermakna tidak ada lagi lah haidnya. Jadi haid kita 7 hari. Jadi bermula hari ke-8 dah tempoh suci kita. Dan suci kita berakhir minimum akan berakhir pada 22 hari ke-22. Ya dah? Itu dia tu 15 tempoh minimum. Jadi andai kata hari ke-18, yang mana hari ke-18 tu kita baru berapa hari? Baru 13 hari lah dah. Daripada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baru hari ke-11 suci. Tiba-tiba keluar darah. Jadi pada hari ke-18 bermula darah yang pertama keluar itu, keluar semula darah. Jadi darah yang keluar ini dihukumkan sebagai istihadah kerana ia keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari. Itu dia. Yang ketiga, ciri yang ketiga, darah yang keluar dari wanita yang belum mencapai usia 9 tahun qamariyah secara takriban. Jadi kalau kita tengok formula haid yang lepas, darah yang keluar ataupun umur paling awal yang mengalami darah keluar itu mesti paling awalnya umur 9 tahun qamariyah. Itu dia. Jadi kalaulah belum lagi mencapai usia 9 tahun qamariyah,
secara takriban. Takriban ni panjanglah cerita kalau kita nak huraikan. Takriban ni maknanya kita kata lebih kurang lah. Lebih kurang itu dalam tempoh 15 hari. Mungkin 15 hari lagi nak sampai umur 9 tahun Qamariah. Tiba-tiba keluar darah misalnya. Keluar darah kalau 15 hari maknanya dikira sebagai haid dah. Tapi kemungkinan 16 hari bulan lagi nak sampai tepat umur 9 tahun Qamariah. Jadi darah yang keluar sebelum usia 9 tahun Qamariah takriban itu dikira sebagai darah fasad. Ada orang disebut darah fasad. Sebenarnya fasad dengan istihadah ni sama je. Hukum dia sama. Iaitu dihukumkan waktu suci. Itu dia. Jadi orang yang berada dalam keadaan istihadah sebenarnya dia berada dalam waktu suci. Dia boleh beribadat. Itu dia. Tak ada masalah. Itu dia. Okey, jadi bila usia tak sampai dalam lingkungan 9 tahun Qamariah, jika ada darah yang keluar, darah itu dihukumkan sebagai darah istihadah. Itu ciri yang ciri ketiga. Okey, ciri yang keempat, darah yang keluar selepas kelahiran yang melebihi 60 hari. Maknanya darah yang keluar selepas kelahiran ni dihukumkan sebagai nifas. Dan tempoh maksimum nifas 60 hari. Jadi ada juga darah istihadah yang keluar selepas bersalin. Iaitu darah yang melebihi 60 hari secara bersambung juga. Bersambung antara hari ke-60 dengan hari ke-61. Itu disebut istihadah. Tapi hak ni istihadah kubra lah. Dia tidak ada istihadah sughra. Itu dia. Okey, dan yang kelimanya, darah yang keluar dari wanita yang telah menopause yang tidak cukup 24 jam atau tidak melebihi 15 hari 15 malam. Ini dia. Kemungkinan ada orang dia kata bila kita sebut menopause ini, orang kata dah berhenti dah darah. Jadi darah yang keluar selepas menopause itu bukan darah, contohnya kita kata bukan darah haid. Sebenarnya ada juga haid. Tapi kalau tak cukup syarat haid, maka dianya dinamakan darah istihadah. Itu dia. Jadi kemungkinan orang yang menopause juga kemungkinan berlaku istihadah juga, iaitu darah dia tak cukup 24 jam dan darah yang melebihi 15 hari 15 malam. Itu dia. Jadi macam mana kita nak kenal istihadah ni? Kita lihat kepada ciri-ciri istihadah tersebut. Okey. Setakat ni ada tak yang nak tanya ke? Okey, Ustazah. Kita tanya dulu. Ada tak siapa-siapa, ada pelajar-pelajar puteri kat sini nak tanya? Ada tak? Ada. Okey. Jadi ni ada satu soalan daripada Ustazah, boleh dengar tak? Boleh. Okey, ada satu soalan daripada pelajar kat sini. Okey, dia kata contoh kalau saya datang 1 hingga 2 hari bulan saya haid. Saya haid. 3 hari bulan saya mandi wajib. Kalau 20 hari bulan saya keluar darah, adakah itu dikira haid ataupun istihadah? Sebab saya dah melebihi tempoh 15 hari daripada mandi wajib. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam bulan tersebut, haid dia hanya 2 hari sahaja. Jadi 2 hari sahaja bermakna hari ketiga itu merupakan waktu suci dia. Bermula tempoh suci dia. Jadi hari ke-20 itu dah melangkaui 15 hari suci. Bermakna darah yang keluar pada hari ke-20 itu haid lah. Haid untuk pusingan baharu. Pusingan kedua pula. Itu dia. Bukan istihadah. Pelajar yang tanya tadi tak tahu siapa. Boleh faham tak? Okey, sebab dia kata 1 hingga 2 hari bulan dia haid kan?
Jadi 2 hari je. Lepas tu 3 hari pulang tak ada darah dah, dia pun mandi. Jadi head dia hanya 2 hari pulang, 2 hari. Lepas tu 20 hari pulang dia keluar darah semula. Jadi disebabkan di antara 3 dengan 20 hari pulang tu dah melebihi masa minimum suci head iaitu 15 hari, maka 20 hari pulang tu dikira sebagai head pusingan kedua. Okey, boleh faham ya? Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Jadi apabila kita bercakap tentang istihadah, hari ini mungkin kita dapati ataupun kita tengok ramai yang mengalami istihadah dalam haid. Sama ada istihadah sughra ataupun istihadah kubra. Ustazah rasa bagi anak-anak yang baru lagi ni kemungkinan tidaklah mengalami istihadah kubra tu dah. Jadi istihadah kubra tu iaitu yang darah dia bersambung antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Kebiasaan mereka yang berumur lah. Mungkin orang yang diambang menopause. Okey. Dan kita tengok apa puncanya sebenarnya berlaku istihadah ini. Sama ada istihadah kubra ataupun istihadah sughra. Kita tengok apa puncanya. Okey. Yang pertamanya, kita tengok faktor yang berlakunya istihadah kepada kaum wanita iaitu pemakanan. Itu dia. Sekarang ni kita tengok banyak makanan fast food lah terutamanya yang mengandungi bahan kimia yang sedikit sebanyak memberi kesan ke atas sistem tubuh badan kita. Itu dia, pemakanan. Sebab bahan kimia ini mungkin sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Ya tak? Apabila kita tak sihat, mungkin adalah sistem-sistem dalam tubuh badan kita yang tidak normal, kemungkinan berlaku istihadah. Ini berpunca dari makanan ataupun cara makan lah agaknya, ya tak? Itu dia. Yang kedua, kita tengok perubahan hormon. Jadi perubahan hormon juga mempengaruhi perjalanan kitaran haid kita. Hormon yang tidak stabil. Jadi kemungkinan kalau ada orang yang berjumpa dengan doktor, sebab apa darah dia ni keluar tak berhenti contohnya, ataupun dia keluar sikit-sikit yang melebihi 15 hari, doktor kata sebab hormon tidak stabil. Ini kemungkinan. Jadi kemungkinan hormon yang tidak stabil itu juga mempengaruhi perjalanan haid kita. Perjalanan haid bulanan kita. Itu dia. Juga seterusnya stres. Stres ni bukan orang tua je, orang yang berumur saja. Kanak-kanak yang remaja pun biasa. Bagi yang mengalami stres ni, biasanya berlaku istihadah. Kalau ustazah nak kongsi pengalaman semasa ustazah mengajar dulu, apabila musim peperiksaan, ramai yang datang mengadu berlaku istihadah. Mungkin sehari, mungkin 2 hari. Keluar darah dalam tempoh minimum suci itu. Mungkin stres lah. Sebab kita tahu stres ni sebenarnya penyumbang utama yang menjadikan darah yang keluar ni tidak menentu. Kadang-kadang keluar melebihi 15 hari 15 malam. Kadang-kadang dia berhenti dalam tempoh yang lama. Bila berhenti dalam tempoh yang lama, lepas tu keluar pula dalam kuantiti yang banyak dan sebagainya. Itu dia. Sebab kita pun tahu stres ni bukan sahaja mengganggu sistem haid kita. Juga mengganggu
ketidak normal dalam tubuh badan kita. Itu dia. Minda kita pun tak stabil dah. Jadi apabila kita tahu sebenarnya stres ini memberi kesan buruk kepada sistem tubuh badan kita. Jadi kalau boleh elakkan stres, kita tangani perjalanan hidup kita dengan tenang, insya-Allah sihat. Itu dia. Jadi antara faktor lain yang juga menyebabkan seseorang itu mengalami istihadah adalah ubat-ubatan. Ubat-ubatan ni yang dimaksudkan mungkin obat yang yang berkaitan dengan darah yang keluar juga. Mungkin ada orang yang makan ubat untuk menahan haid ataupun untuk keluar haid. Itu dia. Jadi apabila kita tengok ramai yang mengadu darah yang keluar tidak menentu ini disebabkan dia pernah makan. Mungkin masa dia nak pergi menunaikan umrah, ya dah. Sebab dia nak beribadat dengan lancar tu, dia ambil pil hormon, obat tu untuk menahan darah dari keluar. Tapi bukan berlaku. Mungkinlah kalau dalam jangka masa yang lama ambil itu, mungkin dia akan memberi kitaran yang molek lah, yang comel. Tapi kebiasaannya orang nak pergi baru dia makan ubat. Jadi bila makan ubat tu mungkin dalam masa sebulan tu dia menjadi perjalanan haid dia tidak normal. Ini ramai yang berlaku ni. Kesan ubat-ubatan. Okey, dan selain daripada itu gangguan. Gangguan jin dan sebagainya juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami istihadah. Itu dia. Jadi perkara istihadah ni bukan perkara baru, kerana ulama silam telah membicarakan istihadah ini pada zaman mereka. Mereka telah membuat kajian tentang darah ini supaya menjadi panduan kepada kita golongan wanita. Dan sepatutnya kita berterima kasih kepada ulama silam dan ilmuwan serta agamawan yang bertungkus lumus memberi kefahaman kepada kita tentang darah ini. Jadi kemungkinan kita yang Ustazah rasa anak-anak ini tidaklah berlaku istihadah kubra contohnya, ataupun istihadah sughra pun jarang berlaku, ya tak? Ada di antara anak-anak ni. Jadi kemungkinan yang kita sebut tadilah faktor-faktor berlakunya istihadah. Jadi ulama ni sekarang kalau kita tengok generasi-generasi yang yang dah lama mungkinlah di ambang menopause itu, ramai yang berlaku istihadah, ya tak? Itu dia. Jadi sekarang ni ramai, kemungkinan disebabkan ramai yang tidak faham dan tidak tahu macam mana nak kira darah haid dan darah istihadah apabila melepasi 15 hari 15 malam tu lah. Yang sughra kata dalam tempoh 15 hari suci tu mungkin orang faham macam mana nak tentukan. Tapi yang istihadah kubra itu ramai yang tersilap mengira yang mana haid dan yang mana istihadah. Jadi kalau kita tengok sekarang ni para ustaz dan juga ilmuwan telah menyebarkan ilmu ini kepada kita. Dan insya-Allah kalau kita ada peluang di mana-mana, kalau kita dengar ada je orang yang memberi kefahaman tentang haid dan istihadah ni, cuba memahami. Sebab kita bimbang berlaku kepada kita istihadah kubra ni susah, rumit untuk menyelesaikannya. Jadi kemungkinan dulu generasi seangkatan ustazah tidak mendapat penerangan yang terperinci tentang darah ni. Tentang darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam. Sehingga ada yang menetapkan haid dan istihadah ini dengan cara yang tidak tepat. Itu dia. Bila darah keluar berterusan melebihi 15 hari 15 malam, ada yang menghukumkan haid 15 hari pertama dan selebihnya adalah istihadah. Itu cara kiraan yang salah.
Sekarang ni kita tengok para ustaz mengambil sikap bertanggungjawab menyebarkan ilmu tentang darah ni. Jadi pesanan daripada ustazah supaya kita belajarlah memahami tentang darah ini supaya kita tidak tersalah dalam menentukan waktu haid dan waktu suci kita. Sebab kita bimbang. Jika kita tersalah hukumkan darah yang keluar daripada tubuh badan kita, kemungkinan kita beribadat dalam waktu haid dan kemungkinan kita tertinggal dalam waktu suci. Jadi kita mesti pastikan waktu haid dan waktu suci kita adalah tepat. Jadi sepatutnya setiap orang kena belajar. Wajib kita belajar. Sebab darah haid ni semua wanita ada. Ya dah? Cuma orang-orang tertentu sahaja yang tak ada haidnya. Itu dia. Ada tak di sini? Waalaikumsalam. Ya, dengar. Ini ada nak pengganggu kan? Ada seorang pelajar nak bertanya soalan ni. Ya. Saya dah hantar dekat WhatsApp Ustazah sebab dia banyak melibatkan banyak hari ni. Ustazah tengok dekat WhatsApp Ustazah. Okey. InsyaAllah nanti kita tengok. Lepas ni Ustazah akan jawab secara berfokus. Okey. Ada lagi tak soalan-soalan yang mungkin nak tanyalah sebelum kita teruskan? Ada dah nak tanya? Ada. Ada, alhamdulillah. Ke habis masa dah ni? Sikit lagi, ada sikit lagi. Okey, baik kita teruskan. Apabila kita dah tahu tentang haid dan perkara yang berkaitan dengannya dan kita dah tahu tarif istihadah dan perkara yang berkaitan antara keduanya, mudahlah untuk kita bezakan antara haid dan istihadah. Mungkin dengan contoh-contoh yang akan ustazah datangkan ini, anak-anak pelajar boleh memahami macam mana nak bertindak apabila berada dalam keadaan haid ataupun istihadah. Itu dia. Jadi perkara penting yang perlu kita faham dan lakukan pada setiap bulan ialah catatan tadi itulah. Semua orang wajib kena ada catatan peribadi dia. Sebab bila tidak ada catatan ini, kemungkinan kita susah nak rujuk apabila berlaku inilah contohnya berlaku darah yang melebihi 15 hari ataupun berlaku istihadah. Itu dia. Okey, jadi kalau kita tengok, cuba kita tengok slide yang seterusnya. Kalau kita tengok contoh slide ini, bila darah keluar seperti ini, iaitu berlaku percampuran antara haid dan istihadah. Kerana darah yang keluar itu melebihi 15 hari dan darah tersebut bersambung antara hari ke-15 dengan hari ke-16. Jadi kalau kita mengalami seperti ini, maknanya kita dah berada dalam keadaan istihadah kubra. Jadi ustazah tak ambil terang lagi lah hari ni istihadah kubra ni. Sebab memakan masa yang panjang macam ustazah sebut tadi ya dah. Jadi kalau kita cuba tengok yang seterusnya. Ni kemungkinan berkait dengan istihadah sughra. Tapi kalau kita tengok gambar rajah 1, 2 dan 3. Ketiga-tiga gambar rajah ini menunjukkan kedatangan haid yang normal lah. Sebab darah tidak melepasi 15 hari dan tidak ada darah selepas tu ya dah. Jadi kalau kita tengok gambar rajah yang pertama, haid kita hanya 7 hari, tidak ada masalah. Yang ni biasa dialami oleh kaum wanita 7 hari. Ya tak? Ustazah rasa anak-anak puteri pun biasa macam ni. Kadang 7 pun mungkin 6, 5. Ya tak? Gambar rajah 2 juga menunjukkan tidak ada masalah. Sebab haid dia tu haid 15 hari. Maksimum. Hanya mengalami haid yang maksimum 15 hari. Itu dia. Walaupun kita tengok darah yang keluar itu pelbagai tahap. Sama ada warna yang kuat, warna yang lemah, tapi itu tidak ada masalah kerana
darah yang keluar itu tidak melebihi 15 hari. Begitu juga dengan gambar rajah 3. Walaupun kita kata ada ketika kita tidak keluar darah, pada hari ke-8 tidak keluar darah, ke-9 tidak keluar darah, tidak ada masalah sebabnya darah masih lagi dalam tempoh 15 hari. Kesemua darah itu adalah haid. Cumanya di sini mungkin perkara baru dah bagi kita. Yang tempoh tidak didatangi darah itu disebut sebagai waktu naqab. Itu dia. Waktu naqab tu maksud apa waktu naqab? Maksudnya apabila darah dah berhenti, kita nak memastikan darah kita benar-benar berhenti, kita mesti buat calitan. Calitan itu mesti dalam keadaan mencangkung ataupun kita sebut bertinggung. Jadi kita calitkan dengan kapas. Sekiranya tidak ada tanda-tanda darah, tidak ada warna, tidak ada lendir yang berwarna, maknanya itu kita yakin kita telah suci. Kemungkinan pada hari ke-8 ni kita mandi wajib. Tak? Sebab tak ada darah. Itu dia. Tetapi darah keluar semula pada hari ke-13. Bermakna hari ke-13 itu dalam tempoh 15 hari lagi. Jadi walaupun kita kata sebelum ni kita dah suci, tapi kita tidak namakan suci disebabkan darah keluar pada hari ke-13. Jadi waktu tidak ada darah itu dinamakan naqab. Tapi kalau kita tengok gambar rajah 1, hari ke-8 tak ada darah sehingga hari ke-15 tidak ada darah, tak keluar darah. Ini baru kita namakan suci. Itu dia, berbeza. Itu. Jadi kalau kita tengok waktu naqab ini dihukumkan sebagai haid juga di sisi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kemungkinan sekiranya ada anak-anak puteri yang mendengar ada orang kata waktu naqab itu waktu suci, itu bukan pandangan dalam mazhab kita. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, waktu naqab itu juga termasuk waktu haid. Kalau kita puasa pada hari tersebut, batal puasa kita dan kita kena qada semula. Itu dia. Okey, kita tengok gambar rajah seterusnya. Gambar rajah 4. Gambar rajah 4, 5 dan 6. Gambar rajah 4 juga masih tidak menunjukkan masalah istihadah. Kerana selepas darah berhenti telah mencukupi tempoh suci minimum 15 hari. Bermakna hari ke-8 hingga hari ke-22 tu tempoh suci 15 hari. Jika tidak ada darah yang keluar dalam tempoh itu, maknanya suci kita cukup 15 hari. Dan apabila hari ke-23, darah yang keluar itu dihukumkan sebagai haid untuk kitaran baharu, kitaran kedua. Jadi kemungkinan hampir sama lah seperti mana soalan yang tanya tadi. Dia mari, dia keluar darah 1 hingga 2 hari sahaja. Tak? 2 hari tu memang cukup lah kot, 24 jam tu. Sebab mungkin dah keluar berterusan. Tak? Itu dia. Jadi hari ke-20. Ni samalah. Ni 15 hari yang kawan kita tadi tanya tu 18 hari suci. Tak ada masalah. Okey. Gambar rajah 5 juga menunjukkan tiada masalah. Walaupun diselangi dengan warna yang berlainan. Tetapi darah yang keluar itu masih dalam tempoh 15 hari. Dan di celah-celah itu ada juga naqab. Tidak ada masalah. Cumanya kita tengok gambar rajah 6. Ada unsur istihadah. Kerana darah kedua yang keluar pada hari 22 tidak mencukupi tempoh minimum suci 15 hari. Di hari ke-22 tu, hari tu baru 15. Jadi hari yang benar-benar suci tu 14 hari sahaja. Jadi hari ke-22 itu kita kena hukumkan ianya sebagai istihadah. Sehari sahaja istihadah kita. Hari yang ke-23 barulah haid pusingan baharu. Itu dia.
Jadi kita tengok itu ada perbezaan lah dengan gambar rajah 4. Sebab gambar rajah 4 tu waktu minimum suci dah lengkap 15 hari. Cuma gambar rajah 6 tu dia tak sampai pun lagi 15 hari. 14 hari je tak ada darah. Jadi hari ke-22 walaupun ada darah itu tidak boleh dihukumkan haid lagi. Dia dihukumkan sebagai istihadah. Itu dia. Okey. Dan macam mana kita nak pastikan kita sedang beristihadah dalam haid ni? Yang pertama kita mesti pastikan waktu suci kita mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Itu dia. Jadi hari ke-23 baru dihukumkan sebagai haid untuk kitaran baharu. Itu dia. Okey, kita tengok apa sepatutnya yang perlu kita lakukan sekiranya kita beristihadah. Contohnya macam ni. Dalam tempoh 15 hari ni ada darah. Jadi macam mana kita nak bertindak? Okey. Jadi langkah yang perlu kita ambil pada hari ke-18 tadi. Pada hari ke-18 kita tak perlu mandi wajib. Kerana kita bukan berhadas besar, cuma kita berada dalam istihadah. Sebab bila istihadah tak perlu mandi wajib. Itu dia. Sebab kita dah mandi wajib dah pada hari ke-8 tu. Dah. Pada hari ke-8 kita dah mandi wajib. Jadi darah yang pada hari mungkin hari ke-16, 17, 18 itu darah istihadah. Jadi kita nak solat kita tak perlu mandi wajib. Itu dia. Cuma apa yang perlu kita lakukan ialah apabila masuk waktu solat, bila masuk waktu solat ni baru kita kena lakukan perkara-perkara ini. Sebab orang yang beristihadah dia tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Dia kena pastikan masuk waktu solat dulu baru dia berwuduk. Jadi yang pertama dia kena bersihkan faraj dia terlebih dahulu. Lepas bersih kalau nak mandi pun mandilah. Mandi bukan mandi wajib tapi mandi biasa, mandi adat. Yang kita selalu buat tu lah. Itu dia. Lepas pada kita bersihkan faraj kita, kita kena sumbat faraj kita dengan kapas untuk menghentikan darah. Itu dia, kita kena sumbat. Ini bagi yang tidak mengalami alahan ataupun tidak mengalami kesakitan lah. Tetapi bagi yang mengalami kesakitan semasa sumbat itu, kemungkinan kita tengok orang yang istihadah ni banyak jenis ya dah. Mungkin istihadah dia tu penyakit daripada dalam rahim, contohnya ada ketumbuhan. Kemungkinan ada juga orang yang mengalami jangkit tangkuman kepada faraj itu sendiri. Bila dia mengalami jangkit tangkuman pada faraj, kemungkinan tak boleh nak bersentuh dengan kapas, tak boleh nak sumbat, ya dah. Jadi kalau ada yang mengalami kesakitan semasa sumbat, dia tak perlu sumbat. Cukup sekadar dia kena pakai pad dan seluar yang ketat sajalah supaya nak elakkan daripada darah tu keluar. Tapi memang darah nak buat air kan. Memang dia akan keluar ya dah. Tapi maknanya sekurang-kurangnya kita dah berusaha untuk menyekat darah yang keluar. Itu dia. Jadi kalau yang tidak ada masalah dia kena sumbat dulu. Sumbat tu untuk memberhentikan darah. Itu dia. Lepas tu, lepas sumbat, lepas bercawak tu, barulah dia kena berwuduk dengan segera. Dia tak boleh nak tangguh-tangguh, nak telefon dulu contohnya. Nak pergi buat apa, nak pergi masak dulu ke. Tak boleh. Dia kena mualat lah. Maknanya berterusan. Wuduk. Dan apabila dia nak berwuduk, cuba tengok sikit. Wuduk dia ni mungkinlah sama dengan wuduk orang yang bertayamum. Ya tak? Nawaitul wudu'a listibahatis solah fardan lillahi ta'ala. Dia tak boleh niat nawaitu rafa'al hadathil asghar. Sebab
dia dalam keadaan berhadas. Dan apabila dia nak mengangkat hadas, maknanya hadas dia tidak terangkat. Jadi dia kena berniat nawaitul wudu'a. Aku berwuduk listibahatis solah, untuk mengharuskan solat. Fardu lillahi ta'ala. Itu dia. Itu niat bagi orang yang beristihadah. Jadi masuk waktu baru dia berwuduk. Itu dia. Dan wuduk tersebut hanya sah untuk satu waktu sahaja. Dia tidak boleh kongsi dengan wuduk untuk solat fardu yang akan datang. Tetapi boleh kongsi dengan ibadat-ibadat yang lain. Contohnya, lepas solat fardu, dia nak baca Quran, dia nak sentuh Quran, dia nak solat sunat, boleh. Cumanya dia tak boleh kongsi dengan solat fardu yang akan datang. Jadi solat dia hanya sah untuk satu wuduk sahaja. Itu dia. Jadi setiap kali nak solat, kena perbaharui wuduk untuk solat fardu. Selagi darah masih ada lah. Darah istihadah dia masih ada. Contoh kita tengok dalam gambar rajah tu 3 hari dia beristihadah. Ya dah? Itu dia. Tetapi kita tengok di sini. Jika semasa istihadah, mungkin dalam tempoh 3 hari tu, dia mengalami darah, tapi darah tu tidaklah keluar secara berterusan. Kemungkinan sehari tu darah keluar sekejap sahaja. Mungkinlah kalau dia berjalan laju-laju, dia naik tangga tu keluar. Lepas tu tak keluar. Jadi kalau ketika lah dia nak solat tu, selepas bersuci tu, kebiasaannya dia dan solat. Maknanya darah tak keluar masa tu. Ya dah? Maknanya dalam keadaan begitu, dia tak boleh sumbat. Dia tak boleh sumbat. Dia lock je. Sebab apa? Sebab kalaulah dia sumbat juga, bermakna kapas itu yang suci akan bercampur dengan najis yang ada di dalam. Maknanya tak sah pula solat dia. Sebab dia menanggung najis. Itu dia. Jadi kalau kita tengoknya, orang yang beristihadah ni ada 2 keadaan. Satu, keadaan darah yang keluar berterusan. Sehingga kalau dia nak solat pun memang darah keluar sokma. Ya tak? Itu dia. Jadi kalau darah keluar sokma itu dia kena sumbat. Kalau dia darah tak keluar, tak perlu sumbat. Itu dia. Jadi tengok keadaan itu. Okey. Ke masa lebih dah ke? Ambil masa ke ni? Ustazah, kita tengok ada beberapa soalan, boleh tak? Boleh. Boleh Okey. Okey, soalan yang pertama. Kalau tempoh suci sentiasa 13 hari, setiap kali datang haid, adakah ia dikira haid ataupun istihadah sekiranya darah keluar pada hari ke-14? Ini macam gambar rajah 6 tadi, Ustazah kan? Gambar rajah 6. Kalau tempoh suci sentiasa 13 hari, setiap kali datang haid, adakah ia dikira haid atau istihadah sekiranya darah keluar pada hari ke-14? Okey. Kalau dia sebenarnya masalah ni dia perbahasan yang terperinci lah. Kita sepatutnya kena tanya terperinci sebab dia kata kebiasaan. Bermakna kebiasaan dia tu memang sokma-sokma. Ya tak? Sebab kalau sekali dia 13, kadang cukup, kadang tak. Kalau kadang cukup, kadang tak itu, dia kena ambil di sini hak yang waktu darah keluar hak yang kedua tu. Maknanya dia kena jadikan istihadah. Tetapi kalau dia ni berpuluh-puluh tahun dah, dia mengalami suci dia memang tak cukup sokma. 13 hari sahaja, tak pernah 14 hari ataupun 15 hari. Bila tak pernah 14 hari ataupun 15 hari, bermakna dia kena tengok.
dia kena tengok darah yang keluar untuk haid sebelum ni. Kalaulah pada hari terakhir itu dia tengok keruh ke, cair ke, masih pekat. Dan dia kena tengok permulaan ni. Permulaan hak baru pula ni. Keruh cair ke, pekat ke. Jadi kalaulah hak yang pertama ni, contohnya kita tengok gambar rajah ke-6. Contohnya hari ke-7 tu dia memang cair dah. Mungkin ada sikit-sikit lagi. Ya dah. Tapi hari pertama dia dah pekat. Contohnya di sini. Di sini hak yang kedua ni. Pada hari ke-22 tu. Dia pekat. Contohnya memang macam haid dah lah. Dia kena undur ke belakang ini. Hak ni dijadikan suci dia. Jadi dijadikan suci dia mungkin 2 hari lah sebab 13 hari. Itu ustazah cerita bagi yang memang suci dia tidak pernah cukup. Maknanya dari awal-awal dia mari haid, suci dia ni 13 hari sokmo-sokmo. Maknanya dia boleh ambil kaedah yang macam tu. Tetapi kalaulah sekali-sekala berlaku 13 hari. Kadang-kadang memang cukup pun, kadang-kadang lebih. Dia tak boleh ambil kaedah yang tadi. Dia kena ambil yang hari ke-22 dan 23 ini sebagai istihadah. Sepatutnya kita kena bercakap direct dengan orang yang mengalami ni. Sebab kita bimbang dia mungkin dia ambil tu yang tadi ustazah beritahu tadi ada 2 keadaan. Satu, keadaan dia memang dah berpuluh-puluh tahun sejak daripada dia haid, dia memang 13 hari. Suci dia memang tak cukup. Maknanya dia boleh ambil sama ada hari ke-7 yang lemah lah. Dia tengok darah dia hak yang mana lemah. Itu sama ada hari akhir period yang pertama ataupun hari pertama period yang kedua ni. Tu. Okey. Okey, nanti Ustazah pula tahu siapa yang tanya soalan tadi. Jadi lihat pada melihat kepada jawapan daripada Ustazah tadi, awak kena tengok sama ada 13 hari waktu suci tu memang sokmo-sokmo ke ataupun sekali-sekala. Sebab bila sokmo lain kaedah dia. Bila sekali-sekala lain kaedah dia. Boleh tak? Nanti orang yang tanya tu jumpa Ustazah. Boleh? Faham dah tadi Ustazah tuan saya terang? Okey. Okey Ustazah, kita ada satu lagi soalan. Ustazah, macam mana cara yang betul untuk mengira haid? Adakah kita perlu tunggu selepas 15 hari tempoh haid, lepas tu baru kira walaupun darah dah habis? Atau kita perlu kira selalu selepas kita mandi wajib? Boleh tak Ustazah? Okey. Kita nak kirakan darah kita berapa hari tu, maknanya macam Ustazah terang tadilah. Jika darah dah berhenti, memang kita kena segera mandi wajib. Bila dah mandi wajib tu, kita kena kira lah haid kita berapa hari. Andai kata darah keluar dalam tempoh 15 hari, bermakna kita kena berhentikan solat kita. Jadi mandi wajib yang sebelum ni terbatal. Maknanya setiap kali darah berhenti, masa tu kita dah boleh buat pengiraan darah kita tu berapa hari. Sebab kemungkinan berhenti tu memang dah berhenti. Tidak ada lagi darah yang keluar dalam tempoh 15 hari. Jangan pula maknanya bila darah dah berhenti, kita tunggu lagi sampai 15 hari baru nak mandi wajib, tak boleh. Maknanya bila kita yakin darah dah berhenti, kita mesti bersegera. Dah yakin tu macam mana? Yang Ustazah sebut dah minggu yang dalam siri yang pertama dulu. Yakin itu mungkin dengan signal. Kita berdasarkan signal yang mana kita tak rasa ada sesuatu yang keluar. Kita rasa kering dah.
Macam memang berhenti. Bila kita calik pun memang tak ada dah darah. Maknanya kita tahulah bahawa ketika itu darah dah berhenti. Bila darah dah berhenti, kita kena tengoklah daripada kerenda kita tu. Maknanya berapa hari. Dan kalau darah keluar pula dalam tempoh 15 hari, bermakna hak tadi tu terbatal lah haid kita berapa hari. Mungkin kita kira tadi 6 hari baru. Tiba-tiba hari ke-13 keluar. Jadi hari ke-13 tu masih haid lagi. Masih haid lagi. Sebab dalam tempoh 15 hari. Tapi bila dah hari ke-16, memang confirm dah darah kita tu berhenti sama ada 7 ke 8 ke. Okey, kita pun catat di kalender kita 8 hari bulan tu. Jadi hari ke-9 bermula tempoh suci kita. Itu dia. Okey, pelajar yang tanya tadi boleh faham dah. Jadi masa untuk kita kira haid ialah apabila darah kita dah berhenti kan. Jadi dalam masa 15 hari tu kita tengok kalau darah tu memang tak berhenti, memang dah berhenti betul-betul dalam 15 hari, itulah haid kita. Dan kita akan mandi wajib selepas darah tu berhenti. Tapi dalam tempoh 15 hari, contohnya hari ke-6 kita dah habis, kita mandi, hari ke-7 tak ada, hari ke-8 tak ada, hari ke-9 mari pula. Maksudnya itu masih dalam tempoh 15 hari dan itu adalah waktu haid lagi. Boleh faham? Okey, bagus. Okey, Ustazah, kita nampaknya masa dah melebihi 11.30. Jadi kita berhenti kat sini dulu, Ustazah. Boleh, Ustazah? Ya. Okey, dan kita tak sempat nak tengok tamyiz tu. Mungkin kita akan sambung lagi untuk siri yang ketiga nanti ya. Okey. Jadi secara kesimpulannya apa yang Ustazah Tuan Zainun beritahu kita ialah tentang apa dia darah haid, kepentingan darah istihadah, kepentingan kita mencatat setiap darah yang keluar. Okey, lepas tu kita tengok ciri-ciri darah istihadah, lepas tu punca istihadah, dan Ustazah bagi tahu juga kita macam mana cara kita nak mengira sama ada darah yang keluar tu adalah darah istihadah ataupun darah haid. Okey, jadi Ustazah tangguhkan dulu kuliah Nisa pada hari ini di sini, dan terima kasih banyak-banyak pada Ustazah Tuan Zainul di atas kuliah yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan anak-anak semua boleh faham, dan kalau ada apa-apa masalah nanti boleh tanya lagi. Nanti kita akan sambung lagi untuk siri ketiga pada bulan 12. Sebab untuk pengetahuan anak-anak, kuliah Nisa ni kita buat ikut tajuk. Macam minggu ni kita buat ibadah, bahagian ibadah. Minggu depan bahagian sirah ke, bahagian akidah ke kan. Jadi untuk bicara darah haid ni kita akan sambung bulan 12 nanti insya-Allah. Okey, jadi kita tutup. Dan terima kasih juga pada anak-anak, pada guru-guru yang turut serta dalam Google Meet kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih semua, dan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Tuan Zainul. InsyaAllah kita jumpa lagi, dan kita tutup majlis kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ams. Majlis bersudah. Pakai.